Hai Mbak, Assalamualaikum. Okey, hari ni Cik ada cerita yang Cik nak cerita dekat Ampok. Dan cerita ni adalah berkaitan dengan perlakuan wanita terhadap lelaki dengan cara yang tak masuk di akal ataupun tak munasabah dan tak disarankan oleh agama kita. Dan cara yang Cik masukkan ni adalah dia menggunakan nasi tangas ataupun nasi kangkang. Untuk pengetahuan hampa yang belum tahu, nasi tangas aka nasi kangkang ni adalah sejenis ilmu hitam ataupun sihir yang selalunya digunakan oleh kaum wanita ataupun perempuan untuk menundukkan lelaki yang dia suka. Tak kiralah suami ke, kekasih ke, aka marka ke ataupun boyfriend. Dan dah terang-terang ilmu ataupun ajaran ni bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, kita teruskan kepada cerita kita. Cerita ni bermula apabila ada seorang pemuda ni yang bolehlah kita namakan dia Azlan. Azlan ni dia bekerja sebagai sales coordinator dekat sebuah syarikat yang agak besar, dan dia ni agak tampan, segak dan bergaya. Okey. Dan sebelum ni boleh dikatakan yang si Azlan ni dia adalah seorang kaki perempuan aka playboy. Tukang ganti perempuan ni macam pakai baju. Lagi hang jumpa dia dengan perempuan lain, dan sat lagi hang akan nampak dia dengan perempuan lain pula. Jadi begitulah kehidupan dia. Dia memang banyak perempuan disebabkan mungkin rupa parah dia kot yang buatkan perempuan gila dia. Dan dia dengan mudah boleh cari mana-mana je perempuan, dan dia dapatkan perempuan tu dengan rupa parah dia, RM2 dia. Okey. Sampailah satu hari dia ternampak seorang gadis yang bagi dia cukup cantik. Okey, cukup cantik sampai dia rasa hati dia ni tak tahu dia nak cerita, dah jadi tak keruan ataupun jadi tak ketahuan. Dia jadi tak puas-puas tengok wajah gadis ni. Dan dia mula-mula ternampak si gadis ni waktu mereka makan tengah hari dekat sebuah kedai makan. Dan dia dengan beraninya dah pergi tengok perempuan ni dan cuba untuk mendapatkan nombor telefon si perempuan ni. Alhamdulillah, respon daripada perempuan tu memang bagus. Dia pun nampak dia macam berminat lah nak kawan dengan si Azlan ni. Dan kita namakan dia Rahayu. Rahayu ni seorang yang sederhana. Dia pun baru juga bekerja dekat bandar ni. Dan sejak daripada perkenalan tu si Azlan ni dia macam tidur tak lena, makan rasa tak kenyang, segala-gala lah dia buat tak kena kalau dia tak jumpa dengan si Rahayu ni. Balik rumah teringat dia, nak tidur teringat dia. Boleh dikatakan bahawa tiap-tiap hari time lunch ni ataupun time waktu makan tengah hari, mereka akan makan bersama-sama. Mereka ni asyik orang kata berkepik macam berlangkah lah. Dan oleh kerana dia takut akan kehilangan si Rahayu ni, dia pun cepat-cepat ajak si Rahayu ni menikah. Kononnya dia tak maulah orang lelaki lain ambil si Rahayu ni, dan dia pun nikah. Dan mereka pun kahwin dalam satu majlis yang agak besar, grand. Lepas tu si Azlan ni pun rasa macam betapa beruntungnya dia dapat seorang perempuan yang betul-betul pandai nak jaga dia. Jadi bermulalah kehidupan mereka sebagai suami isteri ataupun laki bini. Nak dikatakan hari-hari si Rahayu ni rajin betul masak
siapkan bekal untuk si Azlan ni bawa ke office dia. Dia kata makanan dekat luar tu tak sihat lah, tak bagus lah. Dan dia masak, dia sanggup bangun awal-awal, dia masak untuk si Azlan ni. Dan si Azlan ni pun rasa macam kembang, seronok lah, baiknya bini dia kan. Solehahnya bini dia ni kan. Untuk susah payah untuk dia buat makan. Dan hari-hari begitulah rutin dia akan bawakan buatkan bekal untuk suami dia. Dan dia layan si Azlan ni, punyalah baik, punyalah manja sampai tak ada cacat celah langsung. Dan si Azlan ni terlalu sayangkan dia sampai orang kata duk buat kerja dekat pejabat ni, kepala dia bukan dekat situ ataupun fikiran dia kat situ. Dia asyik teringatkan Rahayu ataupun bini dia tu. Tapi memang betul, bila tiap kali tiba waktu lunch dan dia nak makan, dia akan rasa seolah-olah lidah dia ni macam tak boleh nak sebut bismillah. Dan seolah-olah dia lupa macam mana bismillah ataupun dia nak baca doa makan dah. Dia akan makan terus dengan lahap dia. Dan tak dapat nak diceritakan dengan perkataan lah betapa sedap dan nikmatnya makanan yang Rahayu ni masak. Dan dia pun sampai tak maulah nak berhenti singgah, walaupun hanya untuk nak beli macam jajan ataupun makanan ringan untuk dia makan. Dia nak semua tu daripada ayat tangan si Rahayu ni sendiri. Dan barulah dia akan rasa macam puas hati. Apa tahu sampai ke tahap lagu tu lah si Azlan ni. Sepanjang masa dia ni dekat tempat kerja ataupun office, fikiran dia ni terasa macam rindu sungguh-sungguh ni, sampai dia tak tahu nak cakap. Dan dia akan berkali-kali telefon ataupun video call dengan si Rahayu ni untuk nak cakap. Janji dia dapat dengar sekejap ataupun lihat wajah isteri dia yang tersayang ni, dia akan rasa macam barulah dia okey. Kemudian apabila habis je waktu kerja, dia akan cepat-cepat kemas barang dia dan dia akan pulang straight terus ke rumah. Dia tak akan singgah kat mana-mana. Dan dia rasa seolah-olah dekat rumah tu duk panggil-panggil dah dia balik. Okey apa? Untuk bab macam urusan kewangan dan apa pun, semuanya telah diserahkan bulat-bulat pada si Rahayu. Dan si Azlan ni seolah-olah macam patung boneka yang Rahayu gerakkan macam mana dia nak. Semua dia akan serahkan kat Rahayu. Rahayu lah yang akan urus nak shopping ke, duit barang dapur ke, duit api ayak ke, duit rumah ke, tu semua kerja Rahayu. Dia seolah-olah macam membesar. Dan si Azlan ni tak cakap apa-apa dan dia setuju dengan cara si Rahayu ni. Sampailah mak si Azlan ni makin pelik dengan perangai anak dia yang tak pernah dah nak balik pergi singgah ke rumah mak dia. Apatah lagi call. Dan juga mak dia tengok Azlan ni tak pernah dah hulur duit belanja dekat mak dia. Pada satu hari, si mak Azlan ni telefon anak dia. Dan dia pun bertanya lah, kenalan, kenapa lama tak main rumah mak? Si Azlan ni pun cakap dia banyak kerja lah. Dia kata dia lo ni sibuk lah, ni lah. Tapi mak dia kata, mak perasan hang ni macam ada yang tak kena. Mak dia kata lah, takkanlah main kat rumah mak pun jadi masalah. Lepas tu si Azlan kata, tak, saya kena beritahu kat Rahayu dulu kalau saya nak ke rumah mak. Kalau dia tak benarkan, saya tak pergi. Sampai ke tahap macam tu. Si Azlan ni punya ikut akan kata dan cakap si bini dia ni untuk orang kata menyenangkan hati bini dia. Dan mak dia kata, Lan, aku ni mak hang.
aku ni mak hang. Kenapa pula sampai hang sebagai suami nak kena minta izin isteri hang untuk datang rumah mak hang sendiri? Mak, tak apalah. Lain banyak kerja. Mak rasa si Ayu ni mesti ada buat apa-apa kat hang. Serta-merta Azlan ni jadi marah. Dan dia kata, mak jangan cakap bukan-bukan kat isteri Lan. Kalau mak nak cakap bukan-bukan, mak tak payah nak telefon Lan dah. Dan dia pun letakkan telefon tu. Dan dia sangat biadab dengan mak dia hanya kerana Rahayu. Mak dia ni terasa hati. Dan mak dia pun mulalah berfikir-fikir kenapa anak dia sampai berubah jadi macam ni. Tak pernah dulu sekalipun, walaupun dia sesibuk mana, dia hormat pada mak dia. Kerana sejak ayah dia ni tak ada, hanya dia dengan mak dia saja yang hidup sama daripada kecil sampailah besar. Ayah dia dah meninggal waktu asyik Azlan ni kecil, dan mak dia lah yang membesarkan dia. Jadi sikit sebanyak mak dia mesti terasa hati dengan sikap si Azlan ni. Tapi mak dia juga ada rasa macam ganjil dekat situ, sebab sebelum ni si Azlan ni tak macam ni. Dan dia pun mulalah berkira-kira nak tanya pada orang-orang yang lebih pandai. Apa kejadian macam pembongkaran tentang perbuatan Rahayu ni bermula apabila pada satu hari tu si Rahayu ni bagi tahu dekat suami dia yang dia terpaksa balik ke kampung ejen sebab ada urusan adik-adik mereka lah. Dan dia kata dia minta izin daripada suami dia nak balik ke sana. Dan si Azlan ni, ya Allah, pada mula dia berat hati lah nak lepaskan bini dia. Dia kata macam mana lah nanti dia nak hidup kalau bini dia ni tak ada. Dan bini dia pun pujuk dan akhirnya dia terpaksa mengalah sebab Rahayu kata benda ni betul-betul urgent. Dan dia tak boleh nak kata dia tak mau balik. Dia kata macam tu. Padahal sebenarnya si Rahayu ni balik ke kampung tu untuk pi topak benda yang dia dah ambil daripada bomoh yang selama ni dia dah gunakan untuk dia bagi dekat suami dia. Dan bekalan tu maksud dia dah habis dan dia terpaksalah balik ke kampung. Okey. Sepanjang bini dia ni tak ada, Azlan ni dia jadi macam orang gila, hang tahu. Dia tak terurus, dia tak mau bekerja, dia jadi lemah semangat dan lebih menyedihkan dia sampai tak boleh bangun, sakit badan, sampailah demam. Dia jadi macam bangkai bernyawa. Dia kerja terbayang-bayang dan telinga dia ni duk macam dengar suara bini dia duk panggil dia. Dan dia mula macam berhalusinasi. Hampa tahu, dia rasa macam dia sembang dengan bini dia lah rumah tu, tapi bini dia tak ada. Dan pada satu hari tu mak dia ni mula rasa tak sedap hati. Dan mak dia ni berkali-kali telefon si Azlan ni. Dia telefon, tapi Azlan ni tak jawab. Mak dia pun dah jumpa dengan orang yang dikatakan pandai, ustaz. Dan mereka pun dah berjanji nak pergi ke rumah Azlan ni pada petang hari tu. Sebab mak dia dah call dekat office, dia tak masuk kerja dah banyak hari. Jadi mak dia risau dengan handphone dia tak jawab. Dan mak dia pun dah tekad dia akan buat juga petang ni nanti. Okey hampa, petang tu mak dia pun datanglah dengan ustaz, bolehlah kita namakan Ustaz Halim. Mereka pun datang ke rumah tu. Mak dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum Lan. Mak dia tengok kereta dia ada dekat parking dalam rumah tu. Dan mak dia tahu dia ada dekat rumah. Dan kemudian dia dengar suara yang macam sakit ataupun lemah cakap, Ya, kejap. Dia kata macam tu. Apabila Azlan ni buka pintu, terkejutlah mak dia tengok keadaan dia yang cengkung.
Lepas tu tak terurus, berbau. Macam, hampa tahu tak, macam bangkai. Dia tak mandi, nampak kotor. Macam orang gila yang tak tahu nak uruskan diri dia. Ustaz tu pun menggiling-gilingkan kepala. Dan ustaz tu kata, dah teruk dah anak awak ni. Dia kata dekat mak si Azlan ni. Dia pun masuk dalam rumah kat ruang tamu tu. Ustaz tu hanya memandang-mandang keadaan dalam rumah yang dia nampak agak suram dan gelap, yang mana si Azlan ni tak buka walau satu tingkap pun dalam rumah tu untuk bagi cahaya masuk. Mak dia tanyalah, Lan, kenapa tak buka tingkap ni semua? Dia kata tak mau, dia tak suka cahaya, dia suka duduk dalam gelap ni. Dia nak tunggu si Rahayu balik, dia kata. Mak dia kata tak boleh macam ni, Lan. Mak rasa si Rahayu ni dah buat benda tak elok kat hang. Mak dia kata. Pertama tu dia marah. Dia kata, apa bukti mak duk cakap macam ni semua? Lan tak percaya. Rahayu janggut buat kat Lan macam tu. Okey. Kemudian si ustaz ni bersuara. Ada tak hari-hari dia bekalkan kat hang, bekal dari rumah untuk hang bawa? Dan apabila hang makan, hang tak pernah pun baca doa ataupun bismillah. Dan kemudian barulah Lan ni macam teringat, betul ya apa yang ustaz ni kata. Dan apabila hang buat kerja, hang asyik duk teringat kat dia je sepanjang masa. Hang tak pernah nak fikir pasal benda lain. Jauh sekali lah mak hang kerja nak cepat-cepat balik untuk jumpa dia. Betul tak? Ustaz tu tanya. Dia kata betul ya ustaz, betul. Ustaz tu kata nampaknya bini hang ni dah bagi hang makan benda kotor, iaitu nasi kangkang ataupun nasi tangga ni, untuk dia tunduk ke hang supaya hang ikut segala kemahuan dan cakap dia. Dia sampai Lan ni rasa macam ada orang ambil batu besar tu hempuk atas kepala dia. Dia rasa dia macam berat nak percaya antara tak percaya. Dan kemudian lepas dia tenangkan diri dia, cuba hang istighfar. Ustaz tu kata, cuba hang mengucap. Sebetulnya mulut dia terasa keras, dia tak boleh nak mengucap. Bibir dia ni macam seolah-olah dia lupa benda yang senang. Dan selepas ustaz tu bacakan ayat-ayat Quran dan doa-doa, akhir dia barulah si Lan ni boleh mengucap dan istighfar. Barulah dia seolah-olah bangun daripada tidur, daripada lena yang cukup panjang lah. Dia rasa dia baru tersedar. Dan dia kata, Mak, Lan minta maaf. Lan tak percaya kat Mak selama ni. Lan cakap kasar dengan Mak. Dan untuk pengetahuan hampa, si Rahayu dekat kampung ni, dia pun dah tahu yang mak mentua dia ni dah carikan orang untuk potong ilmu yang dia dah kenakan dekat suami dia. Dan dia ni berasa sangat marah dan tak puas hati dengan mak mentua dia. Mak Lan ni pujuk supaya Lan balik ke rumah mak dia buat sementara. Dan si Rahayu ni dengan tergesa-gesa balik ke rumah mereka tu. Dan apabila dia sampai dekat rumah yang mereka duduk, dia tengok suami dia tak ada. Kain baju dia pun banyakkannya dah dibawa. Dan dia tahu mak mentua dia dah bawa laki dia ni pergi ke rumah mak dia. Jadi dia rasa sangat-sangat marah. Dan hampa tahu, dia dengan beraninya pergi dekat rumah mak mentua dia sambil duduk menjerit, panggil nama laki dia keluar. Dia panggil, Abang, keluar. Dia duduk panggil si Azlan ni. Azlan ni bila si Rahayu ni duk panggil dia, dia mula menangis.
Dia menangis. Dia rasa macam nak lari keluar. Mujuklah mak dia ni kunci bilik tu. Kunci tak bagi dia keluar. Dia menangis-nangis bila dengar suara si Rahayu ni. Dan hampa tahu, proses untuk nak berubat si Azlan ni memakan masa hampir dekat 2 ke 3 bulan. Dan proses itu sangat-sangat menyakitkan. Mana dia terpaksa memuntahkan balik apa benda yang si Rahayu ni dah bagi dia makan. Dan dia dapat lihat kat dalam bekas yang dia muntah tu ada benda-benda hitam. Seolah-olah macam miang bulu lah, apalah. Seolah-olah benda ni kan macam benda kotak. Tahu tak? Jadi warna hitam. Dan apabila dia dah betul-betul sembuh sepanjang tempoh tu, akhirnya dia pun menceraikan si Rahayu ni. Dan dia tak mau lagi terserempak dengan si perempuan yang mengamalkan ilmu hitam. Dia pun serik dah. Selama ni dia mempermainkan perempuan dan akhirnya dia sendiri dipermainkan. Dan dia pun jual rumah lama mereka tu. Dia kembali duduk dengan mak dia. So cuba hampa bayangkan, kalau kita berkata dalam masyarakat kita ni banyak ada orang yang amalkan ilmu-ilmu sesat ataupun songsang macam ni, hanya untuk dia dapat apa yang dia nak. Tapi sebaiknya hampa tak perlu nak guna cara kotor, apatah lagi sihir, kerana benda ni takkan kekal lama. Dan ada orang-orang yang terdekat dengan orang yang hampa sihir tu tadi akan tahu perubahan ataupun kelakuan hampa. Okay, hampa? Aku harap hampa boleh tolong klik subscribe, like dan juga komen. Nanti aku akan reply. Okay, hampa? Bye. Assalamualaikum.